akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila semua manusia pergi kat Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kamu digelar kekasih Allah. Allah sayang kamu. Tolonglah bagi syafaat kepada kami. Lalu Nabi pun sebut, ana laha, ana laha. Nabi berdiri, Nabi kata, ana laha, ana laha. Aku berhak memberikan syafaat, aku berhak memberikan syafaat. Kerana aku menyimpan satu doa yang diberikan oleh Allah. Da'watun mustajabah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap Rasul ada satu doa yang Allah takkan tolak. Kata Rasulullah, sepanjang hidup di dunia dulu, apa pun yang umat aku buat, seteruk apapun penghinaan mereka, sebanyak mana pun darah yang mereka alirkan di tubuh aku tak pernah berdoa ke atas mereka. Aku simpan doa itu untuk digunakan di mahsyar. Lalu Nabi SAW pun berdoa. Lalu Allah pun memberikan syafaat yang disebut sebagai asy-syafa'atul uzma, syafaat teragung. Panggillah nama seorang-seorang. Mula dengan nama Nabi Nuh AS. Panggil. Nabi Nuh kena panggil. Dia mai depan. Ni cerita Quran ni. Dengar. Nabi Nuh kena panggil mai depan. Allah Ta'ala kata, buka buku amalan Nabi Nuh. Nabi Nuh ni tuan-tuan bukan wali. Dia Rasul. Nabi ada 124,000 Nabi. Rasul ada lebih 300 Rasul. Dalam Quran disebutkan nama 25 Rasul. Daripada 300 itu Allah pilih yang paling hebat 25 sebut dalam Quran. Daripada 25 Allah pilih 5 ketua-ketua Rasul, nama mereka Ulul Azmi, gelaran mereka. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh ni bukan Rasul biasa, Ulul Azmi. Allah panggil nama dia, manusia pertama yang dipanggil nama di mahsyar, Nabi Nuh mai ke depan, Allah Ta'ala kata, buka buku amalan Nuh alaihissalam. Subhanallah. Buka buku amalan Nuh alaihissalam. Lalu diteliti buku amalan Nabi Nuh AS. Apa dia buat hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sehinggalah Nabi Nuh mengakhirkan hayatnya pada ketika berusia 1000 tahun. Nabi Nuh AS ketika berusia 1000 tahun. Tapi masuk syurga. Panggillah nama satu orang lagi. Bila panggil nama satu orang lagi, Allah arahkan buka buku amalan. Kata Nabi SAW, tiap-tiap orang yang dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, ini hadis sahih. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada perantara di antara dia dengan Allah. Bila dibuka buku amalan dia, tengok hari pertama dia balik, tengok hari pertama buku amalan dia ditulis, Allah tak tanya orang di belakang, Allah tak tanya wakil dia, Allah tanya dia, apa kamu buat pada hari pertama ditulis buku kamu? Kebiruan kulit orang tu nak jawab. Jawab sendiri, tak ada siapa bantu. Kecuali, dengar tuan, ni yang climax untuk tajuk part ni. No? Kecuali apabila yang dipanggil itu adalah Ahlul Quran. Mereka yang hidup mereka kalau mereka tak baca Quran, air mata mereka berlinangan jatuh kerana rindukan Quran. Masya Allah.
Sebab tu doa tuan-tuan, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Quran itu penyejuk hati semua yang ada dalam masjid ni, insya-Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Tuan-tuan tahu kenapa? Tadi saya sebut kelebihan ahlul Quran dalam syurga. Ni saya nak sebut kelebihan ahlul Quran di atas padang mahsyar. Kelebihan yang tidak ada tolak bandingnya, iaitu bila nama mereka dipanggil, nama dia pun mai ke depan. Allah arahkan malaikat untuk buka buku amalan dia. Lalu dibentangkan buku amalan dia sejauh mata memandang. Buku amalan itu boleh dibaca dengan mata kasar ini. Kita di mahsyar bukan dalam keadaan tidur, seperti mana tuan-tuan berada di dalam masjid pada malam ni. Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, bernafas dengan hidung, berjalan dengan kaki. Maka begitulah keadaannya di mahsyar nanti. Bila Allah Ta'ala kata, Iqra'u, baca buku amalan kamu. Kita pun tengok buku amalan kita, kita pun baca. Allah pun mula tanya pada jam pertama buku amalan kita ditulis dosa dan pahala. Kecuali ahlul Quran. Kerana ahlul Quran, yang ni tuan-tuan dengar. Kerana ahlul Quran, ini hadis sahih. Ini hadis sahih ni saya bawa ni bahasa Arab. Kan? Kau nak baca bahasa Arab ni, lagi lambat dah lah, masa ada 10 minit dah. Saya dah tak makan lagi. Dia potak aja cucuk tak sat ni, seorang tak pelawar. Lepas tu tengok ada nasi, tapi tu nasi ke tadi Ustaz? Bihun. Melawak Tapi memang betul dah tak makan ni tengah hari tadi. Tuan-tuan sekalian, illa ahlul Quran. Mereka diberi dengan gelaran ahlullah. Ahlul Quran. Di mahsyar nanti, sesiapa yang ahlul Quran akan diasingkan lalu diberikan nama mereka ahlullah. Ya Allah. Ahlullah ni macam tuan-tuan pi mana-mana syarikat, tuan-tuan daftar dengan dia, dapat kad. Maka tuan-tuan kalau pergi syarikat tu, tuan-tuan ada kad tu, tuan-tuan boleh dapat bonus, tuan-tuan ada reward, tuan-tuan ada point. Maka orang yang hidup dengan Quran, walaupun sehari satu ayat, hidup mengagungkan Quran, hidup mengamalkan Quran, hidup merindui Al-Quran. Mereka dapat kad special, nama mereka Ahlullah. Nak terjemuh apa tu Ahlullah? Bila mereka ni datang, dibukakan buku amalan dia, lalu disoal oleh Allah, tidak satu soalan pun dijawab oleh orang-orang yang dipanggil ini. Dengan gelaran Ahlullah ni, tak dijawab. Karena Nabi kata ketika itu, Quran akan datang sebagai peguam bela kepada Ahlullah di mahsyar. Yang menjadi peguam bela di mahsyar kepada Ahlullah ialah dua surah yang paling panjang dalam Quran. Surah itu digelar Az-Zahrawan, dua bunga. Surah itu digelar Az-Zahrawan, dua surah yang paling panjang dalam Quran. Siapa boleh jawab betul, boleh balik awal. Nama dua surah itu adalah Baqarah dan Ali Imran. Kedua-dua surah itu datang memayungi Ahlullah. Dan apabila disoal oleh Allah Baqarah dan Ali Imran, berselang-seli menjawab, yuhajjani an sahibihima, berhujjah di hadapan Allah, sehinggalah tuan itu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga.
radhiyallahu an haula'i ahlillah. Tak mau lagi. Ni berabuk Quran. Tak mau lagi. Sehari satu ayat aja.